Alright. So the security system of human, okay, there are three main component in the security system of human. Okay, yang ni uh, kemungkinan dalam exam pun akan tanyalah berapa ada punya main component security system dalam badan. Okay, awak kena ingat. Okay, awak kena baca. Yang pertama blood. Okay, a type of connective tissue that is made up of blood plasma, blood cell dan juga platelets. Yang ni kita akan masuk nanti. Blood acts as a medium of transportation. Okay, darah ni darah ni sejenis tisu penghubung yang terdiri daripada plasma, okay, sel darah, platelet. Okay, darah bertindak sebagai medium pengangkutan. Okay, heart function as a muscular pump that circulate blood to the body. Okay, jantung kita lah. Jantung kita berfungsi sebagai pump berotot yang mengedarkan darah ke seluruh badan. Dan yang ketiga ialah blood vessel. Okay, consists of arteries, capillaries and veins that are connected to the heart and transport blood to all the body tissue. Okay, terdiri daripada arteri, kapilari, vena. Yang ni kita akan masuk satu persatu lah. Okay, apa tu arteri, kapilari juga vena. Yang dihubungkan kepada jantung mengangkut darah ke seluruh tisu badan. Okay, ingat ni awak boleh baca. Okay, kita ada tiga type, komponen utama dalam security system of human. Okay, blood, heart dan juga blood vessel. Okay, boleh tu Okay. Bila mana kita telah belajar mengenai jantung, kita kena tahulah dia punya struktur. Yang ni awak pun ada belajar punya ni. Jadi ini sebagai awak punya revision. Apa yang saya sebut ni, apa yang saya sebut, awak dah pernah dengar. Ini sebagai revision. Macam itulah kalau bio, okay. Bio kena sebut banyak kali apa yang kita jumpa. Kita pernah dengar. Ini macam pernah dengar. Okay. Itu sama je. Awak akan jumpa benda-benda yang sama. Ada lagi orang masuk. Okay. The heart is located between the lung, okay, in the thorax cavity and contain 4 chamber. Ini famous lah. Dia akan ada 4 chambers, namely the left atrium, right atrium, left ventricle dan juga right ventricle. Okay. Jantung ni terletak di antara peparu dalam rongga thorax dan mengandungi 4 ruang. Okay. First, left atrium, right atrium, left ventricle dan juga right ventricle. The left chamber is separate from the right chamber by the muscular wall called septum. Yang ni. Yang minggu lepas saya ada sebut, saya lupa apa nama yang benda ni. Kalau dia ada gas dalam kita pun jantung, dalam ventricle tu, dia tak akan bercampur. Gas deoxygenated dengan oxygenated, dia tak akan bercampur disebabkan adanya septum. Nanti awak akan tengok kat mana septum tu berada. Septum ni dia macam ni lah. Apa ni? Dia punya divider dia. Dia panggil penghalang. Okay. Kat tengah-tengah ni lah. Kat tengah kita punya jantung ni. Akan ada dipanggil septum. Ni. Awak boleh tengok gambar rajah. Supaya awak lagi jelas lah. Dah nampak dia punya struktur jantung ni. Atrium receive blood that return to the heart while the ventricle pump blood out of the heart. Okay, atrium ni, ingat atrium, bila mana disebut atrium, dia akan menerima darah yang kembali ke jantung. Manakala ventricle ni, dia pump darah keluar daripada jantung. Okay, ventricle, dia pump darah keluar dari jantung melalui aorta. Aorta ni akan membawa darah tu, dan darah tu adalah oksigen lah untuk yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Okay, daripada aorta ni dia pergi ke seluruh tubuh badan kita mana-mana yang memerlukan oksigen dan juga nutrien. Okay, the ventricle has thinner wall and contract stronger than the atrium. Okay, ventricle mempunyai dinding yang lebih tebal
dan mengecut lebih kuat daripada atrium. Okey, kenapa? Ventricle ni mempunyai dinding yang lebih tebal. Okey. Ventricle ni dia mempunyai dinding yang lebih tebal dan mengecut lebih kuat. Disebabkan oleh untuk dia pump ke naik untuk darah tu dia pump ke jantung dan pergi ke aorta dan dan daripada aorta tu pergi ke seluruh tubuh badan kita. That's why lah dia perlukan satu pressure yang sangat kuat, okey, dan mengecut lebih kuat daripada atrium. So dinding-dinding tu perlu lebih tebal kerana disebabkan pressure tu lah. Okey, kalau nipis kemungkinan di situ akan berlakunya satu kejadian yang tak diingini lah kalau dia nipis. Kalau dia tebal disebabkan pressure yang tinggi, dia nak pump darah tu ke aorta ni dan daripada aorta ni pergi ke seluruh tubuh badan kita. Itu diperlukan satu pressure yang kuat. Ada lagi orang masuk. Sekejap. Boleh faham situ awak semua? Okey kat situ? Faham sir. Dan kita masuk lagi. Still lagi dalam struktur jantung kita. Okay, the muscular wall of the left ventricle is much thinner. The muscular wall of the right. Okay, kenapa? Dinding ventricle kiri ni lebih tebal yang kiri ni. Nampak tadi yang kiri ni. Okay, yang kiri. Left ventricle. Lebih tebal berbanding right ventricle. Disebabkan left kena tebal lah. Sebab Allahu Akbar. Ada lagi. Okay, sini awak boleh tengok lah. Kenapa dia cakap muscular wall left ventricle ni mas thinner. Okay, lagi tebal daripada ventricle kanan. Disebabkan awak boleh nampak kat sini. Allah, mana tadi? Okay. Daripada left ventricle ni dia akan pergi ke aorta. Okay, dia perlukan saya cakap tadi satu pressure yang besar untuk pump. Okay, daripada aorta pergi ke seluruh tubuh badan kita. Tapi right ventricle ni awak tengok daripada right ventricle ni dia nak pump ke mana? Dia pump ke pulmonary artery je. Dia pergi ke paru-paru. So dia tidak memerlukan sangat pressure yang besar, okay, untuk pump darah tu, pump gas tu je. So kini kat sini peranan left ventricle ni lagi besar, okay, lagi besar daripada right. Right just dia pergi ke pulmonary artery, okay, daripada pulmonary artery tu pergi ke jantung kita. Okay, yang ini left, untuk left dia akan pump pergi ke aorta, iaitu daripada aorta tu lah ia akan pergi ke pump darah kita pergi ke seluruh tubuh badan kita. So dari situlah diperlukan satu pressure yang tinggi. Okay, sebab itulah dia perlukan dinding iaitu diperlukan vertical mass thinner than muscular wall of the right ventricle. Okay, this is ada lebih tahu ini. This is because the left ventricle has to generate greater pressure to pump blood out of the aorta, okay, to the whole body. Why the right ventricle only has to pump blood to the lung. Macam saya sebut tadi. Ni dia ada cover. Okay. Disebabkan ventricle kiri ni dia perlu menjana tekanan yang lebih besar untuk pump darah kita keluar ke aorta dan ke seluruh tubuh badan kita. Manakala right ventricle ni dia pump darah je to the lung sahaja. Itulah. Awak boleh benda ni awak boleh bayangkan kenapa dia tebal, kenapa yang tu nipis. Disebabkan dia ada peranan masing-masing, peranan yang penting. Okey. Okey, yang ni dia nak tunjuk coronary arteries. Okey, awak akan nampak lah. Sebenarnya gambar ni dia nak tunjuk awak dekat kepada jantung tu.
akan ada arteries ni, nampak tak? Coronary arteries dan juga coronary veins. Okay. Coronary artery ni transport oxygenated blood of the heart tissue. Why coronary vein transport deoxygenated blood? Okay, kat sini je kan, kat gambar ni nak tunjuk kat awak, dekat jantung kita ni akan ada lah coronary yang berwarna biru dan merah. Seperti mana awak semua dah tahu kenapa dia berwarna biru dan kenapa dia berwarna merah. Okay, saya pun duk ulang-ulang benda yang sama. Tapi tak apa. Baca gini lah dia akan dengar benda yang sama. Okay, yang biru disebab deoxygenated, yang merah sebab oxygenated. Kiranya coronary artery ni yang warna biru ni dia transport. Okay, dia mengangkut darah beroksigen untuk tisu jantung kita. Okay, manakala coronary vein ni dia transport deoxygenated. Kita kena baca. Nanti lab essay kita tanya, okay, coronary artery ni apa function dia? Dan coronary vein ni apa benda function dia? Kat sini apa boleh tengoklah gambar ni, dia ada explain kan. Okay, so next. Alright, ni. Alright, kita punya struktur jantung kita lah. Yang ni awak boleh tengok dalam buku teks awak. Dalam buku teks awak ada. Set berapa tau. Yang ni, yang gambar gajah ni ada dalam buku teks awak. Okay. Duduk jelas Sekejap 3, 4. Okay, kita tengok yang ni dulu. Kita tengok dari belah kanan ni, belah atas. Okay. Dan pun ada pulmonary artery transport deoxygenated blood from the heart to the lung. Okay. Why the pulmonary veins transport oxygenated blood from the lung to the heart. Okay, awak nampak sini. Pulmonary artery. Okay, awak nampak sini. Pulmonary artery ni yang warna biru ni. Okay, dia mengangkut darah dioksigen ke jantung, dari jantung. Okay, dari jantung ke paru. Okay, manakala pulmonary vein ni transport oxygenated blood from the lung to the heart. Okay, yang gas yang sudah exchange gases yang bertukar deoxygenated kepada oxygenated, dia akan lalu ke sini lah. Pulmonary vein transport untuk mengangkut darah beroksigen. Okay, darah beroksigen, okay, deoxygenated blood dari paru pergi ke jantung. Okay. Dan awak tengok sini dia ada tulis the bicuspid valve, okay, located between the left atrium and the left ventricle. Ensure that blood which flow into the left ventricle does not flow back into the left atrium. Okay, minggu lepas saya ada sebut, bila mana kita ada sebut pasal valve, okay, valve, injap. So jadinya kita dengar, okay, valve, injap, okay, tak kisahlah the bicuspid valve, okay, the tricuspid valve. Sini benda ditulis, the seminal valve. Okay. Bila mana adanya valve ni, kita boleh bayangkan tujuan dia, injap. Bila mana ada injap, bila mana ada sesuatu yang masuk melalui injap ni, so dia tidak boleh berpatah balik. Itu adalah konsep valve. Okay, konsep valve. Injap. So dia dipanggil injap lah. Okay, yang ni the bicuspid valve. Okay, awak tengok kat sini di antara left atrium. Ni. Okay, di sini dia cover left atrium, kat sini left ventricle. Okay. So dia antara left atrium dan juga left ventricle ni akan ada satu injap yang bernama bicuspid valve lah. Okay. Maknanya dia memastikan darah yang telah mengalir ke dalam ventricle kiranya tidak akan mengalir semula ke atrium. Kena dimasuk dah ventricle tu, dia tak boleh
kembali ke atrium balik. Itu yang kiri lah, yang untuk yang belah kiri. Untuk yang belah kiri. Dan untuk belah kanan pula akan ada yang bernama the tricuspid valve. Okay. Kita letak located between the right atrium dan juga the right ventricle. Okay. Kita letak di antara right artery dan juga right ventricle. Akan adalah sini. So tujuannya sama juga. Okay. To ensure that blood which flow into the right ventricle does not flow back into the right atrium. Okay. Untuk memastikan darah yang mengalir dari dalam ventricle kanan tidak mengalir semula ke atrium kanan. Untuk bicuspid valve ni dia ada dua dia panggil sini dia consist of two leaflet. Okay. Leaflet ni dia macam kalau bahasa Melayu dia, kalau saya tengok bahasa Melayu dia panggil dua cuping. Maksudnya awak nampak lah ada dua. Okay. Ada dua untuk try. Sebab tu dia panggil bicuspid, dia ada bi. Okay. Dia ada dua. Tapi tricuspid dia ada 3 leaflet. Dan ada lagi satu iaitu the semilunar valve. Okay. At the base of pulmonary artery and the base of the aorta. Sama juga, ensure the blood which flow out from the heart does not flow back into the ventricle when the ventricle relax. Sama juga, ia akan memastikan darah yang telah mengalir keluar daripada jantung itu tidak akan mengalir semula masuk ke dalam ventricle. Nak boleh nampak lah sini. Boleh nampak kat mana kedudukan dia, semilunar valve. Semilunar valve. Dia dekat sini. Satu dekat base pulmonary artery, satu lagi dekat base aorta. Okay. Ni saya sebut tadi aorta ni. Aorta is the main blood artery that transport oxygenated blood to the whole body, while the vena cava is the main vein that transport deoxygenated blood back from the heart. Okay, aorta ni tahulah, aorta ni merupakan satu tempat yang utama bila mana darah itu keluar. Okay, yang mengangkut darah itu keluar, darah yang bawa oksigen lah ke seluruh badan kita. Vena cava ni vena utama yang mengangkut darah deoxygenated. Okay. Deoxygenated blood kembali ke jantung. Ni septum. Okey, ni septum. Awak akan nampak. Mari tadi. Okey, septum. Nampak ni. Dia ada tengah-tengah ni. Dia tengah daripada left ventricle dan juga right ventricle. Dia akan ada tengah ni. Septum is separate the left part of the heart from the right part of the heart to ensure that the oxygenated blood does not mix with the deoxygenated blood. Okay, tidak, dia akan menghalang sebarang percampuran di antara gas oxygenated dan juga gas deoxygenated. So dia akan ada di tengah-tengah ni. Okay. Nanti awak kena ni lah. Awak kena tengok kat mana struktur dia dan baca function dia. Okay. Boleh pak sini tak? Ada ni tak? Ada soalan tak? Untuk struktur jantung ni. Ada lagi baru masuk. Awak semua okey tak dengan yang ni? Boleh Boleh rasa. So benda baru kat sini kita belajar ada 3 lah kat sini. Satunya bicuspid valve, the tricuspid valve dan juga semilunar valve. Okay, awak kena ingat. Valve ni berada di antara mana dan juga apakah fungsi dia. Okay, tricuspid valve ni berada di mana dan apakah fungsi dia. Sama juga semilunar valve ni. So masing-masing ada fungsi dia. Saya bagi formula kat awak ni. Bila mana yang kita sebut valve, automatik dalam kepala awak akan khabar injap valve ni. Bila mana sesuatu masuk tu, dia nak memastikan dia tidak akan kembali ke tempat asal dia. Itulah dia punya kata kunci dia lah. Kalau nanti ada soalan dalam exam ni tanya. Untuk next slide ni dia lebih kepada ni lah. Tadi saya dah explain satu lah. Aorta. So kat gambar ni dia ada cover keseluruhan dia. So slide seterusnya ni dia nak cover selesai lah. Awak boleh tengok sini ada aorta.
is the main blood artery that transport. Ni saya benda yang kita telah belajar, benda telah sebut tadi. Okay. Hari ni kita ada banyak lagi benda nak belajar. So slide ni dia nak covernya yang tadilah yang gambar ni keseluruhan. So dia pergi ke sesa lah. Aorta, okay, aorta is the main blood artery. Tengok sini gambar dia. Okay, jantung dia aorta, dia banyak cabang tu. Okay. Dia panggil arch of aorta. Okay, ada right common carotid artery. So ni untuk dia untuk mengangkut darah tu keluar lah daripada jantung ke seluruh tubuh badan kita. So akan ada saluran dia pergi. Okay, pulmonary artery dan juga pulmonary vein. Saya sebut tadi, pulmonary vein ni, the pulmonary artery transport the oxygenated blood from the heart to the lung. Okay, vein pula di transport oxygenated blood to the lung to the heart. Okay. Nak tadi? Ni lebih jelas lah. Lebih jelas tak nampak. Sembilan valve. Dia ada dekat base pulmonary artery dan juga base aorta. Okay, yang warna biru ni base pulmonary artery. Sekejap tak nampak. Dan juga base aorta. Okay, bakal nampak lah dia mark kat sini. Kat dua ni. Okay. Macam lah dia punya function dia to ensure the blood which flow out heart does not flow back into the ventricle when the ventricle relax. Okay, ditambah darah yang telah dipam keluar tu tambah kembali balik ke ventricle. Sama juga tasbih bawah ni. Sini dia nak covernya mungkin dia lagi jelas lah, nak tunjuk awak ke mana kedudukan dia, macam mana rupa dia. Sama juga. Saya dah sebut, saya dah terangkan tadi hari ni. Okay. Dan tasbih bawah ni dia juga pernah dipanggil mitral valve. Sini mungkin jelas lagi. Awak boleh tengok. Bicuspid valve sebab dia ada dua two left legs. Okay. Kalau bahasa Melayunya dua cuping lah. Yang ni septum. Okay. Yang akan berada dah di tengah-tengah 4 chamber ni. Left ventricle juga right ventricle. Akan ada septum. So awak semua dah tahu apa function septum ni. Dan awak tahu ke mana kedudukan dia. Okey. Baik kat situ. Boleh Kita akan masuk. Okey semua. Saya harap setakat ni awak semua boleh dapat apa yang saya ajar awak. Okey. Dan kita masuk pula yang ni lah. Hari ni fokus kita lebih kepada yang ni lah. Okay. Composition of human blood. Okay. Kita lebih kepada masuk ke bab composition of human blood. Tadi kita telah tengok structure of heart. Okay. Dalam tu ada apa? Ada valve, ada ni, ada sebagainya lah. Okay, yang ni lah yang banyak ini. Kita nak masuk composition of human blood. Okay, composition darah. The human blood consists of 55% plasma, okay, dan juga 45% cell component. Darah manusia ni terdiri daripada 55% plasma dan juga 45% komponen sel. Okay, ada 55% plasma. Plasma ni apa benda? Okay, 45% komponen sel. Komponen sel ni apakah dia? Okay. So, sini contoh macam awak derma darah. Okay, awak pergi derma darah. So, contohnya awak derma darah tu dalam 1 liter. Awak pergilah derma darah. Awak derma darah. 1 liter. 1 liter banyak lah Awak derma darah 1 liter. Siapa pernah derma darah sini? 1 liter banyak? 1 liter banyak. Tak pernah saya. Okey contoh lah 1 liter. Sama contoh kat awak je. 1 liter awak derma darah kat orang. Jadi yang darah yang awak telah derma tu dalam tu akan ada
55% plasma dan juga 45% sel. Okey. 55%, contohnya 550 ml plasma. 45% komponen sel, 450 ml komponen sel. So totalnya 1 liter. 1 liter tu akan ada plasma dan juga sel komponen. Itulah, awak nampak lah kayaknya. Itu je. Okay. The plasma is the medium of the transportation in the body. Plasma ialah medium angkutan dalam. Nanti kita akan masuk lebih mendalam lagi lah. Okay. The component of the blood cell consists the red blood cell or erythrocyte, platelet dan juga white blood cell atau dipanggil leukocyte. Yang ni gambar the main component of blood. Alright. Jadi kita masuk ke komponen plasma. Jadi kita tahu 55% plasma, okay, ada dalam human blood, consist of 55% plasma dan juga sel komponen. 45% sel komponen. Aha. Ini sih. Yang 55% plasma dengan 45% komponen tu dia ambil dari sukatan macam mana? Macam satu sel blood ke, 1 liter sel blood ke, dan satu seluruh badan kita. Okey. Kiranya kat sini yang ia ambil dari kat sana kita punya ni lah seluruh badan kita. So dalam darah kita ni saya dah bagi awak contoh je lah, macam 1 liter contoh, 1 liter. So dalam 1 liter tu akan ada 550 ml plasma. Dan dalam 1 liter tu akan ada 450 ml sel komponen. Dia bagi contoh macam tu je. Boleh tak? Okey sir. Boleh. Saya boleh tanya dia? Tak nampak. Saya tak baca. Okey. So kita masuk untuk blood plasma component. Okey. Yang first dia akan sebut water lah, air. Kita tahulah air ni merupakan satu medium pengangkutan yang sangat efisien lah. Okay, sangat bagus. Dan juga akan ada protein plasma. Okay. Jadi ada solute nutrients such as glucose, substance such as urea, juga respiratory gas dan hormone and enzyme. So akan ada bahan terlarut ni nutrien seperti glukos, bahan buangan seperti urea dan juga gas aspirasi. Okay, kita akan masuk satulah ke bawah sini. Untuk blood plasma component ni akan ada water, adanya protein plasma, akan ada solutes dan juga hormone and enzyme. Kita akan masuk satu per satu. Okay, water. Okay, blood plasma consists of 90% of water. Kiranya dalam 55% plasma tadi, dalamnya terdapat air. Okay, air. Dan dalam air tu, okay, blood plasma consists of 90%, okay, 90% water. Okay, dalam 55% plasma tu ada 90% air. Ada orang masuk lagi sekejap. Faham sini, okay. Water is a medium of transportation, okay, and a solvent for respiratory gas, ion, gaseous product dan juga excretory substance. Kat sini nak kabarnya air ni
merupakan satu medium pengangkutan dan juga pelarut bagi gas respirasi ni. Kalau gas respirasi ni ada dua je, iaitu oksigen dan juga karbon dioksida. Itu merupakan gas respirasi. Okay, ion juga hasil pencernaan bahan pertumbuhan. Kini kat sini darah ni diangkut bahan-bahan yang tertentu sebab air ni merupakan satu medium pengangkutan. Okay, diangkut darah-darah dan juga bahan-bahan yang tertentu pergi ke kita punya organ-organ kita lah yang memerlukan oksigen dan juga nutrien-nutrien. Okay, dia akan bergerak sepanjang badan kita sebab dia adalah 90% air. Jadi dia mudah untuk bergerak dan juga mudah untuk mengangkut kita punya darah ke organ-organ tertentu dan membawa bahan-bahan tertentu. Okey, kita pergi pula plasma protein. Okey, fibrinogen play a role in blood clotting. Okey, albumin control blood osmotic pressure. Globulin is a type of antibody that is involved the human defense. Okey, dalam plasma protein ni ada fibrinogen. Okey, ada dalam plasma. Jadi function dia fibrinogen ni penting disebabkan dalam blood clotting. Jadi maksudnya blood clotting ni awak nak faham ya, kalau kita macam adanya luka, kita jalan-jalan lepas tu rebah. So akan ada darah kita, warna merah kita akan membeku bila ada salur darah yang rosak ataupun disebabkan terbuka. Jadi dia nak tambah kita punya darah tu sentiasa keluar. Jadi dia di situ dia akan perlunya ada blood clotting ni, okey, pembekuan darah. Tapi tak semua keadaan lah dia boleh beku darah, okey. Takut kalau kita seumur keluar darah tidak ada blood clotting ni, bahayalah akhirnya. Darah sentiasa keluar dan badan kita sentiasa kehilangan darah. Bila mana kehilangan darah akan adalah kekurangan oksigen dalam badan kita. Okay, dari situ dah akan adalah bila kurangnya oksigen, jadi otot kita kurang nak berfungsi. Kemungkinan akan berlaku kematian ataupun apa-apa yang perkara tidak ingin. That's why lah pentingnya, bukan pentingnya, adanya blood clotting lah. Okay, albumin control blood osmosis pressure. Okay, bila mana osmosis dia akan tak lari daripada air. Akhirnya dia control blood osmosis pressure. Okay. Globulin is a type of antibody that is involved the body defense. Globulin ni dia lebih kepada body defense. Okey, ini semualah ada dalam kita punya plasma protein. Okey, next. Okey, solute. Okey. Nutrient as a glucose, amino acid, fatty acid dan juga cholesterol nutrient are important lah untuk energy, growth and juga maintenance of health. Okay. Excretory substance such as urea, they are toxic substance that need to be disposed of from the body. Okay, respiratory gas, nutrients such as oxygen is required in the respiration of cell. Carbon dioxide is the byproduct of respiratory. Okay, bahan terlarut ni nutrien lah seperti glukos, bahan buangan seperti urea dan juga serta gas respirasi. Okay, nutrien ni penting untuk tenaga pertumbuhan dan juga pengekalan kita punya kesihatan. Okay, bahan buangan seperti toksik yang perlu disingkirkan daripada badan kita. Okay, gas oksigen diperlukan dalam respirasi sel. Okay, jadi
kalau nature ni hasil kita punya pencernaan lah. Kita ada belajar pasal nature ni. Ini jelah daripada solut, bahan terlarut yang terdapat di dalam kita punya dalam tadilah yang plasma tadi tu. Dalam 55% plasma tu adanya plasma protein yang pertama. Ada solut, bahan terlarut lah yang akan ada dalam kita punya blood ni. Kita pergi pula ke hormone and enzyme. Hormone control physiological activities in the body. Enzyme are involved in the metabolic process of the cell. Blood transport of the hormone to the target cell. Kayaknya hormon ni dia mengawal kita punya aktiviti fisiologi dalam badan lah, dan juga terlibat dalam proses metabolism cell. Kayaknya di sini nak karbonnya blood transport of the hormone to the target cell. Contohnya sini macam saya boleh bagi kat awak contoh hormon yang paling banyak dihasilkan di otak kita dipanggil pituitary. Pituitary ni dia akan pituitary gland ni lah, dia akan merembeskan hormon dan dia akan pergi ke target cell dia. Target cell. Contoh dia nak pergi ke growth hormone. Hormon yang hormon growth lah. Hormon growth maksud saya ni pembesaran, ataupun pemanjangan. Dari otak tu dia nak cover dia target pergi ke tulang. Sebab growth hormone tulang, kerana daripada otak dan juga tulang kaki. So jauh lah, jauh daripada otak nak pergi ke tulang kaki. Jadi kalau kita fikir logik jauh. Jadi dia akan jadi sebahagian daripada 10% bahan solution ni. Dia akan jadi daripada salah satu 10% bahan solution ni lah. Dia perlu menjadi yang diangkut oleh kita punya darah. So dari darah tu dia akan pergi ke sel target dia. So contoh saya bagi kat sini, sel target dia pergi ke tulang kaki untuk dibagi hormon, iaitu contoh hormon growth. Hormon pemanjangan untuk tulang. Itulah dia punya dari segi hormon enzim ni. So ada tiga. Physiological activity tu macam mana, sir? Macam mana? Mana tadi? Yang hormon control physiological activity. Contohnya? Hormon mengawal fisiologi dalam badan kita. Contoh. Sebagai contoh, kita punya aktiviti dalam body kita. Awak tengok tangan awak. Boleh bergerak tak? Okey, sebab apa dia bergerak? Ini merupakan salah satu aktiviti fisiologi dalam badan kita. Contohnya awak buat pergerakan tangan. Jadi awak boleh bergerak. Awak bergerak sebab adanya oksigen lah. Daripada oksigen tu dia akan boleh sampai ke awak punya ujung-ujung jari awak. So awak boleh bergerak. Macam body coordination ke, teacher? Yes, betul. Sebab tu ini daripada kita punya hormon dan enzim dia akan menjadi 10% daripada bahan pelarut solution. So dalam tu akan ada plasma protein, solub dan juga hormon and enzim. Dia nak covernya kat sini macam dia boleh bagi target lah. Contoh kalau kat human and enzyme ni, contoh daripada otak tu dia nak covernya ke tulang kaki, tolong bagi hormon growth, pemanjangan. Jadi macam mana dia nak ni? Jadi dia perlukan satu saluran dia akan menjadi daripada satu perlukan medium yang membawa benda tu. Jadi medium tu darah lah yang akan
membawa kita punya apa yang diperlukan oleh sebarang kita. Macam tu. Okey, kita masuk pula body cell pula, blood cell. Okey, blood cell. Yang ni ada dalam buku tewak saya rasanya ada. Okey, blood cell. Ni tadi kita telah habis untuk 55% plasma. Okey. Dalam 55% plasma tu adanya 90% air dan juga 10% bahan lain solution. Okey. Bahan lain lah. Okey. 90% air dan juga 10% tu bahan lain solution. Dalam 10% tu adanya plasma protein tadi, solute tadi juga hormon and enzyme. So kita masuk pula untuk 45% component cell, antaranya blood cell. Okay. Dalam 45% component cell ni ada blood cell. Okay. Yang pertama, sekejap. Okay. Dipanggil red blood cell ataupun ada juga orang panggil dia erythrocyte. Okay. Erythrocyte dan juga leukocyte, iaitu white blood cell. Dan yang terakhir adalah platelet. Okay, kita akan pergi satu per satu lah. Kita pergi dulu untuk platelet. Okay. Platelet ni kat sini dia ada karbonnya function platelet. Okay. Function platelet ni involve the blood clotting process. Ini dia platelet are produced from fragment of scraps of the cell cytoplasm that originate from the bone marrow. Jadi sini ni karbonnya platelet ni terhasil daripada serpihan ataupun cebisan cytoplasma sel yang berasal daripada tulang sumsum kita. Macam okey, tak apa. The life span is less than 1 week. Okay. Involved in the blood clotting process. Ini adalah platelet lah. Okay, terasal daripada serpihan ataupun cebisan cytoplasma that originate from the bone marrow, okay, tulang sumsum. Jadi untuk dia punya jangka hayat dia adalah less than 1 week, 7 hari. Contohnya 7 hari. Okay, contoh hari ni lah, sekarang ni akan ada platelet baru dalam awak punya body. Okay, dan akan diganti. Okay, dia punya jangka masanya adalah 7 hari lah. Contohnya sekarang ni kamu form 4, umur 16 tahun. 16 tahun. Sekarang kamu umur 16 tahun. Jadi dah banyak platelet yang telah tumbuh dan juga dah telah banyak platelet yang telah mati. Dan awak kena ingatlah, jangka hayat dia hanyalah 1 week. Apa function platelet ni? Okay. Dia adalah function dia to involve in the blood clotting process. Tujuannya adalah pembekuan darah. Okay. Platelet ni. Ia penting. Okay. Jika dia tidak berlaku pembekuan. Betul lah? Pembekuan proses. Contoh awak ada luka. Awak perasan awak luka. Certain luka tu akan dia tidak keluar terlalu laju lah. Biasa luka biasa. Okay. Awak bayangkan awak kena iris pisah tu. Then awak tak boleh not stop dia punya darah keluar tu daripada tangan awak. So dia tidak awak tak ada cara not stop. Tidak, awak biar je. So dia tidak
berlaku bila awak stok darah tu, di situ akan adanya blood clotting process lah, dia beku. Jadi bila awak biar je tidak akan berlaku mana-mana pembekuan darah ni, darah kita akan banyak keluar, banyak keluar daripada badan kita. Dari situlah darah akan hilang, dia akan kurang pressure lah, tekanan ke tempat lain. Jadi bila mana situ oksigen ni dia lambat sampai lah akhirnya, disebabkan ada permasalahan. Contoh, tidak ada berlakunya pembekuan darah. So oksigen ni akan lambat sampai jadi problem lah ke problem mana-mana tubuh kita. Bila mana oksigen ni lambat sampai, sebabkan dekat tangan awak adanya kecederaan yang tidak ada berlakunya pembekuan darah. Jadi kena adanya pembekuan darah ni supaya untuk oksigen tu berjalan dengan lancar lah. Dan bila mana adanya masalah, kini dia tak ada blood clotting ni, dia darah sokmo mengalir, jadi kita akan kurang oksigen ni, bahaya ke kita punya bahagian tubuh kita, terutamanya di otak lah, sebab otak kita punya main dia. Jadi otak kita lambat sampai oksigen sebab berlakunya darah tadi banyak sangat keluar. Jadi nak kabarnya darah banyak keluar ni dia akan buatkan badan kita kurang oksigen sampai ke otak je ada problem lah. Ini adalah ciri platelet. Ciri platelet, dia involve the blood clotting process. Dia berasal daripada fragment of or crack of cell cytoplasm, sepihak atau cebisan cytoplasma cell yang berasal daripada sum-sum tulang. Sini awak boleh baca lah kat sini. Awak kena ingat nanti ikut adanya soalan peksa. Characteristic of RBC iaitu red blood cell. Red blood cell ataupun dipanggil erythrocyte. Sel darah merah has an elastic plasma membrane. Dia elastik, kenyal. Kenapa dia kenyal? Kenapa dia kenyal lah? Kenapa dia kenyal? Dia kabur kenyal. Kenapa dia kenyal? Sebab dia berubah bentuk. Dia berubah bentuk kena macam spam. Awak spam ke dia span ke spam? Span. Aduh nak keberani. Span tu lah awak bentuk je, contoh bentuk bulat, awak pun pergi pecek je. So dia jadi kecil. Dia elastik lah, awak boleh faham sebenarnya kan, elastik. Contoh saya span lah sebab dia berubah bentuk, jadi kecil, dia elastik. Dia elastik ni sebab dia nak mudah lalu ke laluan sempit ni. Contohnya kapal lari darah lah. Dia sempit. Jadi sebabnya elastik ni dia boleh lalu tempat-tempat yang sangat sempit. Sebab tu dia panggil elastic plasma membrane. So the biconcave disc shape. Dia ada shape dia. Bentuk shape awak nampak lah kat sini. Side view gana dan top view gana. Dia macam donat tapi dia tak ada lubang lah. Awak ingat. Awak jangan fikir dia ada lubang macam donat pula. Tapi dia macam donat. Dia ada kuih ni. Dia macam kuih. Kalau awak perasan dia macam kuih. Saya pun tak tahu nama kuih tu apa. Biasa kalau puan tahu kuih benda. Kuih dia biasa warna hijau. Lepas tu ada nyor kat luar tu. Air manis. Dia bentuk gitulah. Untuk kita punya red blood cell ni. So bentuk biconcave disc shape enable to last. Sebab apa? Biconcave disc shape enable a large total surface area per volume for efficient gas exchange. Saya dah khabar awak untuk minggu lepas. Dia dia luas kena untuk gas exchange tu, untuk red blood cell ni sangatlah efficient. Sebab dia total surface area dia besar.
kiranya mudah untuk gas masuk dalam red blood cell ni sebab luas pembukaannya tinggilah. Keadaan sekeliling dia besar, boleh berlakunya kemasukan oksigen sebanyak yang mungkin. Sini awak tengok. Allah cipta, awak cipta semua benda dalam tubuh badan kita ni ada dia punya fungsi dia. Sebab itulah dia kalau boleh dia nak ambil oksigen ni, nak kumpul oksigen ni sebanyak yang mungkin. Sebab itulah dia punya ni bentuk dia tu ada peranan dia. Bronchosphere to enable a less total surface area. Artinya untuk cepat pertukaran gas. It does not have a nucleus at the mature stage so that more hemoglobin can loaded into it. It does not have nucleus at the mature. Kayaknya bila dia dah matang, ia tidak ada nukleus. Tapi masa dia awal-awal dia ada nukleus. Dia ada nukleus. Bila dia matang dia tak adanya nukleus. Kita tahu nukleus fungsi dia untuk untuk dia nak cover aktiviti sel tu apa yang dia boleh buat. Dia bagi arahan kepada sel tu apa dia boleh buat. Tapi bila mana dia dah besar, nukleus tu tak ada dah. Tak ada. Sebab dia dah tahu untuk red blood cell ni, tahu fungsi dia akan untuk carry oksigen lah, sebanyak yang mungkin. Jadi bila mana nukleus ni tak ada ni, jadi hemoglobin ni dia boleh penuhi tempat yang nukleus tu sebanyak yang mungkin. Sebanyak yang mungkin dia boleh isi tempat nukleus tu. Hemoglobin ni dia macam pigmen merah lah. Pigmen merah yang berada di red blood cell. Dia lah pigmen merah. Dan tujuan utama untuk hemoglobin ni adalah membawa O2 lah. Membawa oksigen sebanyak yang mungkin. It is produced in the bone marrow of the bones such as the sternum dan rib. Di sini dia nak kembali diproduce daripada sama juga dihasilkan dalam susun tulang seperti sternum dan juga tulang rusuk. Jadi kita punya tulang ni banyak function lah. Banyak function dia. Dan boleh hidup dalam tempoh 120 hari. 120 hari dia punya tu dia. Tadi hanya 7 hari. Kita punya platelet ni 7 hari saja. Ini 120 hari. 120 hari dan akan dimusnahkan di dalam hati ataupun limpa lah melalui proses phagocytosis. Apa tu phagocytosis ni? Phagocytosis ni maknanya sini dia nak cover satu proses yang apa ni? Mana tadi? Untuk phagocytosis. Saya dah tulis ni, mana dah? Proses phagocytosis ni, Dia destroy the liver or limb through the phagocytosis process. Macam phagocytosis ni dia macam sel tu dia makan. Contohnya sel yang boleh makan tu white blood cell lah. Nanti kita akan masuk white blood cell. Tapi ni dia nak covernya untuk jangka hayat untuk red blood cell ni adalah 120 hari. 120 hari dia kalau dalam bulan dia 4 bulan saya rasa. 4 bulan tau. 4 bulan. Dia 4 bulan. Dia guna jangka hayat dia. 4 bulan. Dia kalau proses dia macam proses sel-sel hidup tu, sel-sel hidup yang tertentu lah.
dia akan menelang, kayaknya dia makan sel-sel tu, sel-sel yang mati. Dia akan makan sel-sel yang mati, sel-sel yang dimusnahkan lah di hati dan juga di limba. Itulah mula proses phagocytosis. Next. Function of erythrocyte. Erythrocyte ni sama juga, sama je. Kita still lagi dalam kita punya red blood cell lah. Each erythrocyte ni has hemoglobin which is the red pigment. Tadi saya kata the red pigment that give blood is the red color. That's why lah dia jadi berwarna merah. Hemoglobin concentrate the heme group. Heme group ni kalau sini apa nak kat gambar tu ia karbonnya heme group sebab ia adalah tapak lah, tapak bergabungnya di antara nak awak nampak ni, tapak dia hemoglobin, heme group. Tapak dia yang terdapat of ion atom juga binding site for oxygen. Atau dia dipanggil heme group. Hemoglobin ni combine with oxygen to form a seal hemoglobin in high oxygen pressure pressure condition. Jadi sini kalau tekanan separa pressure oxygen partial pressure condition. Tekanan separa oksigen tinggi. Jadi kepekatan oksigen dia pun tinggilah. Begitulah juga kalau the partial pressure in oxygen bila dia release oxygen in tissue or cell when the partial pressure oxygen is low. Ini kalau tekanan separuh oksigen dia tinggi, jadi kepekatan oksigennya adalah pun jadi rendah. Kalau tekanan separuh oksigen tinggi, kepekatan oksigen dia tinggi. Kalau tekanan separuh oksigen dia rendah, ya, kepekatan oksigen dia adalah rendah. Boleh Boleh tak? Function of erythrocyte. Kita punya red blood cell lah. Leukocyte. Dia ada site belakang tu, leukocyte, erythrocyte. Ni semuanya site-sitenya maksudnya nak karbonnya adalah sel. Sel itu sendiri, sel. Leukocyte, erythrocyte. Dia merupakan adalah sel. Kita masuk pula untuk white blood cell lah. The shape of irregular and is not fit. Contain nucleus. Does not contain hemoglobin lah. Dia tak ada hemoglobin. Kalau dia ada hemoglobin, awak akan nampak lah pigment merah. Tapi untuk white blood cell ni, dia tidak akan ada hemoglobin. Produce in bone marrow. Diproducekan di tulang sumsum. Dia punya jangka hayat untuk white blood cell ni hanyalah 5 hari sahaja. Berbanding dengan red blood cell tadi adalah 120 hari. Itu 4 bulan. Situ dah mungkin dia akan tanya perbezaan antara jangka hayat white blood cell dan juga red blood cell lah. Leukocyte is diffused out of capillary pore and the fight pathogen in tissue fluid. Dia boleh diffuse out. Maksudnya dia boleh keluar daripada kapilari darah dan masuk bendali tisu dan masuk ke sistem limfa lah. Akhirnya dia untuk, yelah kita tahu white blood cell ni dia lah body defense lah. Dia akan cari-cari sel yang dia boleh fight lah akhirnya untuk kita punya defend body. So dalam white blood cell ni akan ada jenis dia, two types. First granulocyte, granulocyte dan juga agranulocyte, no granu. Awak boleh nampak kat sini saya rasa ada dalam buku teks awak kenapa
granulocyte. Kenapa juga granulocyte? Okay. Granulocyte ni ada 3 lah nanti. Granulocyte. Granulocyte ni untuk kumpulan granulocyte, yang pertama ada basophil, neutrophil dan juga eosinophil. Okay. Kalau awak perasan ni disebut granu. Mungkin granu sebab awak akan nampak kalau bentuk dia ni ada bulat, lepas tu dalam tu dia ada bintik-bintik dia. That's itulah dia granulocyte, dia panggil granu. Okay. Untuk dua lagi ni iaitu monocyte dan juga lymphocyte, dia tak ada granu. Dia tak ada bintik-bintik di dalam ampungan tu. Ampungan bulat tu dia tak ada. Dia tidak memiliki bintik-bintik. Kalau awak perasan untuk kumpulan granulocyte ni, dalam ampungan bulat itu, dalam tu akan ada bintik-bintik dia. Awak boleh tak? Awak boleh beza tak granulocyte dengan granulocyte? Boleh beza dia Boleh ke boleh. Boleh kan? Awak nampak? Dalam buku tak awak ada yang jenis-jenis ni. Ada basophil, neutrophil. Jadi untuk 3 tu basophil, neutrophil dan juga eosinophil ni, dalam ampungan dia, dalam bulatan itu, di dalamnya terdapat macam pigmen gitulah ada. Yang tu awak akan nampak. Okay. Mungkin kita pergi satu-satu, mungkin kita akan nampak lah. Okay. Granulocyte, neutrophil. Ni. Dia adalah kumpulan granulocyte. So dalam ampungan dia ni, dalam bulatan ni akan ada bintik-bintik tu. Okay. So nucleus is made up of 5 lobes. Okay. Engage bacteria cell and dead cell tissue from one by process. Tadilah yang saya sebut tadi, proses phagocytosis. Okay, proses phagocytosis ni dia ingest. Ingest dia macam menelan lah, dia makan sel-sel bakteria ataupun sel-sel tisu yang mati. Seperti contoh ia makan tadilah red blood cell tadi. Dia red blood cell tadi dia akan dia jangka hayat dia adalah 120 hari dan akan dimusnahkan di hati dan juga limfa. Okay, sel tu akan mati dan akan dimusnahkan di hati dan limfa. So untuk white blood cell ni lah, antaranya dia punya ni neutrophil ni lah, dia akan ingest bacteria cell dan juga dead cell, okay, or tissue formed by phagocytosis process. Okay, yeah, the two nucleus. The nucleus is made up of 2 or 5 lobes. Okay, lobes. Lobe ni kalau sini awak nampak 5 lobes. Kena lebih lah. Sini dia dapat 3 lobe. Lobe ni dia macam cuping lah. Kalau dalam bahasa Melayu untuk ni cuping. Okay, cuping. Granu ni macam granulocyte. Granulocyte sebenarnya dia ada macam bintik-bintik merah ampungan dia. That's why dia masuk dalam granulocyte neutrophil ni. Okay. Ni eosinophil pula. The nucleus is made up of 2 lobes. Okay. Dia ada 2. Nucleus dia made up of 2 lobes. Nucleus dia diperbuat daripada 2 cuping. 2 cuping lah. 2 lobes. Lobe ni cuping lah. Awak nampak lah kat gambar tu ada 2. Dan juga kenapa dia panggil granu, awak nampak ni akan ada pigmen-pigmen yang berampungan bersama-sama dengan nukleus dia. Release enzyme that fight inflammation dan juga allergic reaction. Okay. Membebaskan enzim dan melawan keradangan dan juga tindakan balas alergi. Okay, ini adalah eosinophil.
Okay, inilah granulocyte. Okay, granulocyte. Basophil. So, yang terakhir ni basophil. Yang tiga kan. Yang last adalah basophil. Okay. The number of basophil is lowest in the blood. It contain heparin that prevent blood clotting. Kayaknya bilangan basophil ni dia paling rendah dalam darah. It contain heparin that prevent blood clotting. Mengandungi heparin yang mencegah daripada pembekuan bekuan darah lah. Kayaknya darah tak boleh dalam selalu kita punya kapilari darah tu tidak boleh adalah darah-darah beku. Nanti dia akan mengganggu saluran darah lah. Kayaknya tak boleh ada darah beku di dalam saluran kapilari darah kita. Nanti dia akan mengganggu. So basophil ni dia akan prevent the blood clotting lah. Jadi dia function dia kalau ada blood clotting dia akan selesaikan lah masalah tu. Dia akan buat yang tak akan ada sebarang pembekuan darah di kita punya kapilari darah kita. So semuanya supaya darah berjalan dengan lancar. Okay. Okay. Agranulocyte. Okay. Agranulocyte contain a large nucleus if with very little cytoplasm. Produce antibodies to destroy bacteria and virus that enter the body. Can also produce antitoxin against toxin that are produced by bacteria or virus lah. Okay. So lymphocyte ni dalam kumpulan agranulocyte dia menghasilkan antibodi yang untuk memusnahkan bakteria dan virus yang memasuki badan kita. Okay. Kita tahulah ini salah satu ia punya white blood cell. Biasa dengar untuk white blood cell ni dalam darah kita untuk biasanya lebih kepada self defense kita punya tubuh badan lah. Dan dalam tu adanya lymphocyte ni dia produce antibodies to destroy bacteria dan juga virus that yang masuk dalam badan kita. Dan also produce antitoxin against toxin that are produced by bacteria or virus. Okay, dia boleh menghasilkan antitoxin juga terhadap toksin yang dihasilkan oleh bakteria dan virus. Jadi benda yang bahaya je dalam kita punya tubuh badan kita ni, kita punya saluran darah kita ni adalah bakteria lah ataupun virus. Jadi function lah dia punya white blood cell ni, salah satunya dalam adanya lymphocyte ni dia boleh menghasilkan antitoxin. Dia berlawan lah. Dia macam askar lah kayaknya. Askar dalam badan kita. Dia boleh self defense kita punya body kita. Okay. Kita pergi pula monocyte. Okay. Untuk agranulocyte ni ada dua je lah. Monocyte dan juga lymphocyte. So monocyte ni the biggest nucleocyte. Spherical shape nucleus, okay, ingest bacteria and dead cell or tissue by phagocytosis. Okay, tadi saya dah sebut lah, phagocytosis tu dia ingest bacteria and dead cell yang dia makan bakteria dan juga sel-sel yang mati. So monocyte pun dia ada function dia, okay, ingest bakteria. Dia adalah leukosit yang paling besar lah, dia berbentuk bujur. Kalau kamu akan nampak dia punya nukleus dia berbentuk bujur. So kita pergi pula untuk human blood vessel. Okay, ada tiga lah. Okay, ada tiga. Artery, vein dan juga blood capillary. Okay, kat sini dalam gambar ni awak akan nampak. Okay, untuk kita punya arteri belah merah ni arteri dan juga vein ni lah, vena. Okay, yang warna biru ni. So dia punya ada endothelium, smooth muscle dan juga connective tissue. So akan ada anak panah warna kuning yang global ni. So ini
dipanggil jadi dak kabur lumen. Okay, lumen. Yang rongga dalam yang termasuk dalam ni akan ada rongga lah, dan rongga tu dipanggil lumen. Sama juga untuk vein. Okay. Dalam tu akan dipanggil lumen. Okay, lumen. Okay, akan nampak sini. Atrial juga venule. Okay, sini akan nampak lah. Ada connective tissue semua masa. Kita masuk pula arteries. Okay. Arteries ni, arteries blood vessel that transport. Okay. Bila mana kita sebutnya arteries ni, arteries blood vessel that transport blood out of the heart. Okay. Arteries adalah salur darah yang mengangkut darah keluar daripada jantung. Function artery is quickly transport blood at the high pressure to the tissue. Okay. Arteries adalah mengangkut darah dengan cepat pada tekanan tinggi. Okay. Ke tissues. The blood in the artery is under high pressure because the pumping action of the heart. Darah dalam arteri ini mengalami tekanan tinggi kerana tindakan mengepang jantung. Jadi dibawa darah ni yang berisi oksigen ni pergi ke tubuh badan kita. Sebab itulah dia is under high pressure lah. Akhirnya arteri blood vessel get transport blood out of the heart. Ni sama je. Sama je lah yang atas tu. Arteri adalah salur darah yang mengangkut darah keluar. Okay, yang daripada jantung kita. Arteries. Awak nampak. Okay, arteri ni. The aorta is the main artery that leaves the heart. Okay, the artery is expand when blood is received from the heart. Therefore, the artery wall is elastic to stop it from breaking due to the high pressure blood that flow through it. Jadi kat sini arteri ni dia ada apa ni? Dia punya dinding dia tu tebal. Tadi saya sebutlah kenapa dia apa ni? Tebal sebab dia perlukan pam darah dalam keadaan yang high pressure, okey, yang tinggi, tekanan yang tinggi lah, okey, pressure, the high pressure blood that flow through it. Okay, darah dalam arteri mengalami tekanan tinggi kerana tindakan mengepang jantung. Jadi dinding arteri ni yang kenyal ni, dia menghalang arteri tu daripada pecah. Sebab itulah dia tebal dan juga dia kenyal dinding arteri ni. Dia perlukan tebal sebab dia nak keluar blood tu dalam keadaan yang bertekanan tinggi. Okay. Yang mengalir melaluinya. Okay. Pressure, the high pressure blood that flow through it. Ni untuk arteri. Okay, ni. Okay, dimasuk dalam lagi. Awak nampak situ white blood cell. White blood cell ada hemoglobin. The branches of the artery become small vessels known as arterioles when they reach of the body tissue. The arteriole continue to branch out and the end of the capillaries. The group capillary is called a capillary network. Okay, arteri ni bercabang menjadi salur kecil yang disebut arteriole apabila sampai ke tisu badan. Okay, arteriole ni terus bercabang dan berakhir dengan kapilari. Himpunan kapilari ni disebut sebagai jaringan kapilari. Nombor 2 sini, awak tengok sini. Nampak tak ni? Ini adalah jaringan kapilari arteriole. Dia akan pergi ke venule untuk vena. So sinilah. Bila awak nampak benda ni, awak akan nampak lah dia punya, awak akan tahulah sini akan ada pertukaran gas lah. Akhirnya arteri bercabang menjadi salur kecil yang disebut arteriole. Dia sampai ke tisu badan. Arteriole ni terus bercabang. Dia terus bercabang dan berakhir dengan kapilari. Okay, himpunan kapilari disebut jaringan kapilari. Okay, nampak kat dalam gambar ni. Okay, terus dia bercabang. Kita beri pada vein pula. Vein.
vena. Capillaries rejoin to form large blood vessel called venules. Okay. The venules combine to form vein that transport blood back to the heart. Okay. Vena cava is the main vein that carry deoxygenated blood back to the heart, and difference between arteries, capillaries and vein are given. Okay. Kapilari ni bercantum semula membentuk salur yang lebih besar iaitu venule lah. Okay. Venule tadi awak nampak gambar gajah ni, daripada yang bercabang ni dia berkumpul balik menjadi satu salur yang besar iaitu dipanggil venule lah. Okay. Venule warna biru tu. Warna biru sebab dia membawa deoxygenated blood back to the heart. Okay. The difference between arteries, capillaries are given. Okay. Okay, capillary. Okay, untuk blood capillary pula. Blood capillary ni blood vessel that between a wall and stick as one cell. Okay, the blood capillary allow the exchange gas to occur between blood and cell through diffusion. Okay, nutrient, secretory substance and hormone diffuse through the blood capillary. Ini awak tahulah, okay, blood capillary ni, okay, tempat bila berlakunya untuk pertukaran gas lah, the exchange gas occur between blood dan juga cell through diffusion. Okay, nutrient, secretory substance dan hormone diffuse through the blood capillary. Okay, capillary ada blood vessel with thin wall. Okay, as a one cell. Seperti kat gambar ni, nampak akan adanya warna merah dan juga warna biru. Okay. Nutrient dan juga bahan-bahan tubuhan ni, substance, nutrient, excretory substance ni dan hormone diffuse through blood capillary. Okay. Dia diserap oleh through blood capillary. Inilah function blood capillary. Sini ni ada, saya rasa ni ada dalam awak punya buku teks. Saya rasa ada kot. Table ni, okay, table 10.4. Difference between arteries, capillary dan juga vein. Okay, dia punya wall. Arteri ni biasalah wall dia akan tebal lah. Thick lah, dia muscular and elastic. Tebal sebab dia nak pump darah yang keluar daripada jantung tu pergi ke tubuh badan kita dalam tekanan yang sangat tinggi. Sebab tu dia punya wall ni besar lah. Okay. Capillary ni wall dia thick as one cell lah. Dia macam one cell. Sebab dia lumen, capillary, salur. Salur dia ada lumen lah, lubang untuk darah, tempat darah tu mengalir. Okay, lumen. So, vein pula which is thin, less muscular and less elastic. Vena lah, kalau saya vena. Okay, lumen dia lah small, vena ni dia large. Okay. Awak boleh, sini awak boleh ni lah. Awak boleh baca dah juga. Boleh tengok kat sini. Okay, valve, no valve except for seminal valve at the base of the aorta juga base of the primary artery. Okay, untuk capillary pun tak ada. Continue valve to maintain one flow one flow up of blood. Dia ada injap lah sini. Untuk kat vena ni. Supaya tidak boleh batal balik dia punya blood pressure, height. Okay, height lah arteri ni sebab dia untuk bawa darah keluar daripada jantung pergi ke hati dalam tekanan yang tinggi ke, blood pressure high. Capillary ni low. Vena very low lah. Direction of the blood flow from the heart to the entire body, daripada jantung ke seluruh tubuh badan kita. Ni from the artery to the vein. Ni from the whole body to the heart lah. So boleh baca dah untuk table 10.4 ni. Okey tak semua? Boleh tak? Boleh hari ni banyak sikit kita belajar, kita masuk. Okey. Okey tak semua? Boleh tak? Boleh sir. Boleh ya? Sekejap. Alright. Okay. Dia lebih kepada ni lah untuk sebenarnya dia lebih dalam skala sistem human ni.
lebih nak masuk pada apa dia panggil, the composition. Yang composition of human blood ni lah, dalam darah kita ada apa. So ini saya sebut dia ada 55% plasma. Okay. Lepas tu cell component. So, jadi ni awak boleh baca, nanti awak boleh baca balik about revision. Okay. Dan awak bakal faham lah. Okay, sini benda-benda ni berulang-ulang je. So sekejap dan awak kena ingat, okay, dalam tu ada dia punya apa ni, ada dia punya komponen lah, blood plasma komponen. Okay, ada water dalam ni berupa tu ada 90% water, okay, sebagai medium transportation dia. Ada plasma protein dalam tu dan juga tak dapat solut lah. Dan hormon and enzyme. Dan untuk komponen dia ada blood cell. Okay, untuk blood cell 45%. Okay, 45% komponen sel. Dia lebih cerita kepada kita punya blood cell. Ada red blood cell dan juga white blood cell dan platelet. Okay, nama ni lah dalam red blood cell. Awal-awal red blood cell tu ada nukleus. Bila dia dah mature, dia dah matang, tak ada nukleus. Disebabkan tak adanya nukleus tu, tempat nukleus boleh diganti dengan hemoglobin. Dan hemoglobin ni fungsi yang utamanya adalah membawa oksigen, O2. Okay, membawa O2. Okay. Untuk white blood cell ni lebih kepada kita punya defense body kita lah. Okay. Dalam white blood cell tu ada apa? Ada pula dia punya type dia. Okay. Type untuk white blood cell. Okay. Yang pertama granulocyte. Okay, granulocyte dan juga granulocyte. Granulocyte juga agranulocyte. Okay, maksudnya no grano. Dalam ampungan dia akan ada. So setiap ni akan ada dia punya function dia. Okay. Function dia masing-masing lah. Nitrofin ni apa function dia. Eosinophil ni function dia apa. Basophil ni function dia apa. Kemudian kalau dalam exam dia akan tanyalah function-function setiap ni. Dan dia akan tanyalah apakah jenis-jenis type yang terdapat dalam granulocyte. Okay. Granulocyte ada 2 je, leukocyte dan juga monocyte, dan function dia apa. Dan human blood cell ni adalah artery, vein, blood capillary. Yang ni buat kita dah masuk yang artery ni. Sebelum ni kita dah masuk, okay, vein, vena. Dan ni adalah dia punya ni lah different arteries, capillary and vein. Okay. Punya perbezaan di antara karakteristik dia. Macam ni wall, dia punya lumen, valve, blood pressure juga ada action blood pressure. Okay. Betul tak semua? Betul Okay tak? Untuk 10.2 dia agak sikit banyak lah. So 10.2 ni. 10.2 ni banyak sikit. Sir, nak tanya. Kalau artery memang blood flow dia lebih tinggi pressure daripada vein. Betul. Siapa nanya Anik Betul ni. Bila mana kita sebut artery, okey, dalam kepala minda awak sebut je artery. Awak akan fikir selalu, okey, artery ni dia akan bawa darah, darah yang pump daripada jantung untuk keluar kepada seluruh badan. Dikeluar melalui aorta. So kalau Anik fikir kat sini, bukan Anik lah, awak semualah fikir sini. Artery ni dia merupakan satu tanggungjawab yang besar sebab dia membawa darah yang dipump daripada jantung ni pergi ke seluruh badan kita, seluruh tubuh badan kita. So dia merupakan tanggungjawab yang besar. Jadi kat situ akan ada tekanan tinggi. Siapa yang tanya Anik Siapa tanya dia Anik ya. Anik nak tanya dia ada high pressure kan? Yes. Kenapa kena ada high pressure? Yes. Dia kat situ sebab yalah kita punya jantung kan kita pump. So daripada situ dia akan pergi ke seluruh badan kita. So dia akan perlukan satu high pressure lah.
untuk sampai ke seluruh tubuh badan kita yang memerlukan oksigen itu semua ni. That's why lah arteri ni kalau awak tengok dia punya karakteristik dia akan tebal, dia punya dinding ni tebal. Kalau nipis saya tak tahu lah kalau nipis. Kalau nipis dalam tekanan sangat tinggi ni nak pump tu nipis, agak kalau fikir logiknya boleh pecah lah. Ni kan. Betul tak ni? Betul-betul. Tak sebab lah dia tebal macam tu. So dia memang dia punya dalam keadaannya high pressure untuk pump darah tu. Boleh ni? Okay, boleh. Thank you, sir. Okay Pukul 9.43 dah. 9.43. Sempat lagi ni. Kita ada quiz. Sekejap Boleh tak? Yang lain boleh yang lain? Yang lain okey tak yang lain? Untuk 10 poin ni agak banyak lah. Okay. Kita boleh buat audition balik. Kita tanya. Kalau tak tanya boleh kalau tak faham boleh tanya. Okey tak semua ni? Sudah lah. Boleh Okay, sir. Boleh je 10.2 ni kan. Dia lebih kepada ada komponen-komponen dalam tu. So setiap komponen tu akan ada dia punya function dia apa semua. Dia berada kat mana. Macam tadi yang injap tu, yang valve tu akan ada 3 lah. Kita belajar yang baru. So kita ada quiz sekejap. Tajuk untuk 10.2 ni lah. Ayo sekejap. Kita nak buang masa. Kita nak cepat. Dan quiz ni akan ada soalan tricky tau. Okay. Awak kena baca elok. Ada soalan yang tricky sedikit. Saya harap awak tak terik lah dengan soalan tu. Okay. 10.2 ya, human circulatory system. Okay, boleh nampak Jom myquiz.com. Okay, dia punya kod 588030. Okay, boleh nampak. Boleh nampak tak kod? Boleh nampak Boleh, sir. Jom kita myquiz sekejap. Saya nak uji pula awak, kefahaman awak macam mana. Tapi saya rasa untuk 10.2 ni tak adalah masalah besar sangat. Okay, kalau awak tak faham nanti awak boleh tanya. Okay, nanti awak pun sambil saya aja awak ada buku teks tau, awak boleh baca. Sekarang ni maklumat di hujung jari je, awak boleh search. Kalau tak faham awak boleh search. Kalau tak faham juga awak boleh tanya Cikgu Amy ataupun saya. Okey, ada 9 orang. Okey, cepat kalau boleh cepat. Okey, sementara tu awak masuk dulu. Okey, salam. Okey, ada 14 orang. Okey, kita start lah. Kita agak terlambat sikit lah. Ada 14 orang. Ada lagi tak yang nak orang masuk ke? Ada masalah, ada problem tak apalah. Internet ke apa tak apa.
Boleh ya? Ada 14. Okey. Kita start boleh tak? Kita start. Ke ada lagi yang ada yang masuk? Saya start Boleh. Ha? Ke okey. Aduh.
Aduh. Oh, ingat. Alright. Okay. 11. Apa lagi? Boleh dengar suara tak? Boleh sir. Boleh Oh, dah. Boleh sir. Tak ada tipe problem ah. So lagi 3 orang. Putri, Christina dan juga Ilmam. Khairul Azwa. Alright. Okay. Okay, dah habis untuk quiz. So, overall quiz ni 71% dia punya average awak jawab dengan betul. Okay. Soalan yang ada tricky kan? Betul tak soalan dia? Betul sir. Ke susah sangat ke? Susah ke? Tak adalah susah saya rasanya. Okey, jadi saya tengok dan overall awak jawab ni. Ni salah satu. Okey, kita ada pemenang dia. Untuk 3 minggu ni, nombor 3 tahniah pada Christina. Okay, nombor 2 Anik Arsyad. Dan juga yang nombor 1 Nurdina Sofia. Okay, tahniah yang boleh the highest mark. Okay, tahniah juga yang lain kena. Terima kasih kena join saya punya quiz. Kita pun nanti untuk next class rasa saya nak buat ni lah. Kayaknya yang dalam quiz ni yang boleh top, yang boleh nombor 1 mungkin akan ada dia punya reward dia. InsyaAllah saya akan buat lah untuk next class. Okay, hari ni kita nak hampir pukul 10. Okay, semua okey je Okey tak? Okey. Okay. Sekejap nak ambil attendance sekejap. Awak ada kelas pukul 10 PJK. PJ? Oh, PJ Ada. Sekejap 23 bulan 8. Kalau saya sebut nama ada ke bawah ada Nah, cu. Saya buat sini lah. Double. Ahmad Dennis Haziq. Ada saya. Ada Khairi Anwar ni dia ada masalah internet. Okay, Nol Atikah. Ada sir. Mana ada Nol Atikah Ada Nadia. sir. Ada. Auni Syamimi ada. Cikgu Kristina Najwa ada. Farah Syafiqah Ada sir. ada. Kairunisa ni mana ada? Tak ada Ke dia pindah? Yang pindah tu nama-nama?
Renisa. Khairunisa ni Renisa lah. Hafiza. Muhammad Azham Daniel. Ada ego. Ada. Okay. Ani Aisyah ada. Anik Ikwan? Anik Ikwan tak ada Okay. Muhammad Azim bin Muhammad Usli. Muhammad Azim tak ada. Muhammad Daniel. Ada ke? Ni ada. Muhammad Ilham. Bukan Ilham. Ilmam ada tak? Ada. Muhammad Izzat Aiman. Ada sir. Ada. Muhammad Razi. Ada sir. Muhammad Syahir Haris. Ada sir, ada. Okey, ada. Nik Khadijah Yasmin. Nik Khadijah tak ada Nur Adirah Akmal. Nur Alia Zulaika. Okey, Adirah ada Nur Alia Zulaika. Ada sir. Nur Amni Arifah. Ada sir. Nur Anis Batisha. Anis Batisha ada. Sir, Anis Batisha kata line dia putus-putus. Dia masuk je tadi. Okey. Tetap ada lagi tu. Still dia ada attend. Nur Baki Sofia. Ada sir. Nur Nisa Syairah. Ada sir. Nur Syuhada. Ada sir. Okay. Nurul Syukrina. Ada. Nur Zaris. Apa ni? Nur Zaris Sofia. Ada sir. Okay. Nurdina Sofia. Ada sir. Nurdini Sazwani. Tak ada. Nurin Kristina. Ada sir. Ada. Puteri ada. Okey. Saya pun tak sempat untuk buat refleksi sebab pukul 10 dah. Nanti ambil masa awak pula. Okey. Saya harap nanti kalau awak ada yang kurang faham kenapa awak still ni buat revision mula. So, kenapa tak faham ke boleh refer ke Cikgu Amy ataupun boleh tanya saya. Tak apa, awak boleh search mana-mana kalau nampak tak faham lah. Okey, itu saja untuk hari ini. Okay, terima kasih untuk kelas saya. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Okey, saya harap awak semua boleh dapatlah apa yang saya ajar hari ini. Cuba sikit. Okey, terima kasih yang telah masuk kelas saya. Okey, kita jumpa pula untuk next week. Alright, okey. Jap. Saya rasa kalau buat present okey tak? Ke macam mana? Presentation ke sir? Sebab Kita orang present. buat 10 banyak. Boleh je. Kan? Siapa ketua kelas nanti saya nak bincang balik lah ketua kelas. Mungkin kita ada bagi grup dan bagi topik-topik. So awak boleh buat slide dan present. Situ kita boleh discuss. Okay? Nama apa saya akan inform balik. Okay. Terima kasih ya. Jumpa next. Ya. Saya dok sebut pun nama saya. Nama apa? Sianya. Anis Afia sir. Anis Afia nombor berapa ni? Kadang dah Anis hilang nama. Anis Afia. Jap. Nama bunuh. Anis Batisha ada. Anis Afia binti Mat Yunus. Tak ada nama ni. Okey, ada. Anis Afia binti Mat Yunus. Ada. Okey, sorry. Ya. Okey. Anis Afia. Okey. Awak boleh pergi ke kelas awak lah untuk next kelas. Okey. Thank you sir. Okey, untuk next kelas. Alright. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Baik.
Kosong.